Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Diberi kesempatan untuk sekali lagi kita bertemu dalam siaran langsung online Facebook pada malam ini, yang pada malam ini ditaja oleh pihak Surau Bandar Puteri Klang, ya. Dan kita doakan mudah-mudahan program kita ini akan diberi rahmat dan berkat oleh Allah. Mudah-mudahan dengan adanya program ini, Majlis Ilmu akan terus berjalan. Mudah-mudahan menambahkan rahmat dan berkat yang akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ini sempena dengan Maulidur Rasul, ya, kita akan membacakan hadis-hadis daripada kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman yang berkaitan dengan fadilat dan kelebihan bersolawat kepada Nabi SAW. Ya, sempena Maulid Nabi ni, ya, kita kena buat sesuatu untuk menunjukkan bukti dan cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Ya, ada orang kata Maulid Nabi ni tak payah buat apa-apa, dia kata, sebab Nabi tak besar apa-apa pun. Tuan-tuan, bila Nabi SAW sampai dekat Madinah Al-Munawwarah, orang Madinah Al-Munawwarah keluar ramai-ramai. Mereka berbaris-baris, panjang pokok tamar pun ada, sambil mereka bernasyid, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Ya, mereka kata tala'al badru alaina, bulan purnama datang kepada kami, min saniyatil wada'i, yang datang daripada arah saniyah, wajib syukru alaina, wajiblah kepada kami untuk bersyukur di atas nikmat ini, sebab mada'a lillahi da', sebab Allah hantar kepada kita satu rasul yang akan dakwah, mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan carilah dalam hadis, mana ada Nabi besar, sahabat, bila aku sampai dekat Madinah nanti kau orang berbaru ramai-ramai, kau panjang pokok, kau buat nasyid sambut aku. Mana ada? Tak ada. Tapi kenapa sahabat buat? Sebab sahabat Nabi nak pamerkan kecintaan kepada Nabi SAW. Sebab itu tidaklah bid'ah, tidaklah merapu, tidaklah salah orang yang mempamerkan perasaan cinta kasihnya kepada Nabi SAW ini. Ya, mempamerkan itu pelbagai caralah. Antara caranya ialah kita buat kuliah, kita buat ceramah, buat forum khas yang menceritakan tentang juzuk-juzuk daripada pusaka-pusaka peninggalan Nabi SAW. Di kita malam ni kita nak fokus mengenai salawat kepada Nabi SAW. Orang sayang kat Nabi ni, saya nak bagi akronim sikit lah, ya, sebelum saya cerita panjang cerita salawat ni. Orang sayang kat Nabi ni macam-macam dia kena buat, ya. Antaranya S-A-Y-A-N-G, ya, sayang. K-U, sayangku. Apa dia? S, kena selawat selalu kepada Nabi SAW. A, amalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan. Ya, macam contoh saya pada malam ini, sayang sikit lah, iaitu saya pakai kopiah ni, ya, kopiah saya ni songkok apa ni, kopiah warna hitam, ya. Nabi SAW nak pakai tak kopiah? Nabi pernah tak satu hari Nabi SAW tak pakai? Pernah sekali Nabi tak pakai. Tapi selalu Nabi berpakaian macam ni lah, ya. Nabi pakai kopiah. Dan Nabi pernah serban Nabi SAW, Nabi letak di atas bau begini. Dan pernah Nabi SAW
pakai tudung di atas kepala Nabi SAW macam orang Arab Saudi pakai sekarang ni. Itu semua pernah dipakai oleh Nabi. Jadi niat kita letak gini, ni aku ni sebab Nabi pernah pakai serban tok begini, aku nak pakai kerana aku nak tiru Nabi SAW. Itu baru namanya berkat, ya. Kita bertabarruk dengan perbuatan, dengan pakaian yang pernah dipakai, yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Amal apa yang Nabi buat, kita cuba tiru satu demi satu. Why? Kita yakini segala ajaran Nabi. Jangan jadi macam Mr. Abu Lahab and Company. Mereka kenal Nabi, duduk dekat dengan Nabi, tapi mereka tak yakin dengan Nabi. Ada yang masa Nabi lahir, dia ada dekat dengan Nabi, dia sambut birthday Nabi, tapi bila Nabi jadi Nabi, dia lawan Nabi. Dia tak yakin dengan ajaran Nabi. S-A-Y-A. Apa dia? Akhlak. Cuba tiru seperti mana akhlak Nabi SAW. Ya, tuan-tuan muslimin dan muslimat, cuba kita compare. Tak payah tanya orang lain. Juri, ya. Kat rumah kita ada banyak juri. Juri yang paling hebat, yang paling pandai menilai kita, isteri kita. Tuan-tuan pernah tak tanya isteri Nabi? Isteri Nabi pula. Isteri kita lah. Allah Akbar, nak tanya isteri Nabi. Payah, ya? Mana nak boleh tanya isteri Nabi? Tapi ada seorang sahabat Nabi. Dia pernah pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya isteri Nabi ni, kaifa kana khuluq Rasulullah SAW? Bagaimanakah akhlak Nabi SAW? Macam mana perangai Nabi? Perangai peribadi Nabi ni bagaimana? Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Tengok, kalau nak tahu tentang suami, kena tanya isterinya. Sebab isteri tengok dia zahir dan batin, siang dan malam bersama dengan suami, tentulah dia lebih tahu. Sebab itu, tuan-tuan, cuba balik rumah tanya isteri kita masing-masing. Ayang, akhlak abang ni macam mana? Ada tak ala-ala Nabi sikit? Ada tak iras-iras macam Nabi SAW? Isteri kita geleng-geleng. Dia kata, abang ni kalau compare dengan labu-labi, lebih kurang lah. Allahu Akbar, ya. Jauh sangat akhlak abang dengan akhlak Nabi. Jauh sangat. Nabinya penyabar, abang panabaran. Nabinya suka senyum, abang masam muka. Nabinya pemurah, abang kedekut. Nabinya bangun pagi-pagi awal tahajud, abang saya bangunkan tiap-tiap pagi, jenuh dikejut, tak bangun-bangun. Allahu Akbar. Abang ni, akhlak abang ni tak tahulah, ya. Kaji-kaji, tuan-tuan. Sebab itu akhlak kita kena fokus, kena betulkan akhlak supaya kita jadi seperti mana para sahabat. Kata Syahid Syekh Qutub rahimahullah, antara kehebatan Nabi SAW itu dia berjaya mengubah akhlak para sahabatnya. Daripada dulu generasi yang nomad, yang badui, mereka kasar, bengis, mereka tak kesian ke orang, menjadi orang yang sangat penyabar, penyayang, belas kasihan, dan mereka jadi generasi Al-Quranul Farid, generasi Quran yang sangat unik. Allahu Akbar. Ini tanda sayang. Mereka ubah dulu bengis, mereka ubah tukar, follow Nabi SAW. Itu nak ceritanya. S-A-Y-A-N. N apa dia orang sayang Nabi? Dia kena ada nahi munkar, amar ma'ruf. Saya balik sikit lah, ya. N nahi munkar. Nabi tak suka, dia tak suka. Batu, tuan-tuan, ya, selalu kita dengar lagu Lau kana bainana al-habib. Andai kata Nabi datang dekat kita. Nabi, tuan-tuan, dia dah wafat, dia duduk di alam yang lain, ya. Nabi SAW, dia kita bagi salam, dia boleh jawab. Dia duduk di alam yang lain. Mereka hidup di alam yang lain, ya, dimensi yang lain yang kita pun tak tahu bagaimana kehidupan mereka, tapi mereka duduk dalam kehidupan yang sangat-sangat nikmat dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam syurga menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agaknya kalau Nabi tu kita andaikan, kalau Nabi datang tengok rumah kita, ini tak tutup aurat, anak tak tutup aurat, anak tak solat, anak buat perkara mungkar dan maksiat, Allahu Akbar. Lau kana bainanal habib. Sebab itu orang yang cinta kepada Nabi, dia benteras mungkar dan maksiat. Daripada dirinya dahulu, kemudian anak dan isterinya.
dan dia cuba benteras kemungkaran itu di dalam masyarakat. Ini nak ceritanya nahi mungkar. Ya, dan last G, ada lagi G, iaitu dia ma'ankan Nabi, gigih mempelajari sunnah Nabi, ajaran Nabi, dan gigih untuk menyampaikan apa yang ditinggalkan kepadanya oleh Nabi SAW. Sekarang orang hina Nabi SAW, Presiden Perancis. Kat rumah kita ada artefal. Kalau dah ada, jangan bakar, tuan-tuan, jangan buang. Ya. Ulama-ulama kata kalau dah ada, itu biar. Sebab kita dah beli dulu, sebab dulu tak ada kes. Sekarang kalau isteri kita ajak shopping, tengok dulu, ini made in France atau tidak. Made in France, jangan beli. Boycott. Kenapa boycott? Ni orang yang menghina Nabi, buat kartun menghina Nabi SAW. Mana-mana orang, mana-mana negara, mana-mana produk, yang produk tersebut pernah hina Nabi, boycott. Sekarang kita, tuan-tuan, ada seorang kata, Ustaz, kita pergi buat demonstrasi. Bagi saya tak boleh buat demonstrasi. Sebab COVID-19 sekarang ni tak ada faedahnya pun. Kita pergi ramai-ramai kedutaan Perancis ni, lepas tu pegang ramai-ramai, lepas tu balik kena kluster baru. Nak buat apa? Kita buat dalam bentuk yang lebih selamat dan lebih tegas, iaitu sama-sama kita sebarkan dalam Facebook kita, dalam WhatsApp group kita pulau produk-produk keluaran Perancis ini. Hari ini saya tengok dalam internet tadi bagaimana kerugian besar syarikat-syarikat Perancis ni hari ini dah mengeluh Arab tak beli, orang Asia tak beli produk dia. Ni kesan boykot. Tapi jangan hangat-hangat ti ayam. Selagi mereka tidak taubat, tidak minta maaf, tak patah balik, maka kita tidak akan berkompromi dengan siapa saja yang menghina Nabi SAW. Ini namanya gagah dan gigih. Gagah dengan gigih. Belajar, ya tuan-tuan, nak belajar apa yang Nabi tinggal pusaka Nabi, Quran susah. Nak belajar sunnah Nabi susah. Nak belajar, apatah lagi nak menyebarkan, Allahu Akbar, nak menyebarkan ajaran Nabi lagi susah. Tengok kegigihan para sahabat Nabi berkelana meninggalkan kota Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, pergi ke negara-negara Teluk, Bahrain, Emirat, Parsi dan sebagainya, Afrika. Mereka pergi sampai ke Eropah, sampai benua kita untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Gigihnya mereka. Ya, kita kadang-kadang nak tengok live ni pun boring. Ya, nak baca Quran pun boring. Kita nak mengaji pun malas. Allahu Akbar. Kita kena penyakit malas ni, berat ni tuan-tuan ya. Kita tiada kegigihan seperti mana gigihnya para sahabat Nabi. Sahabat Nabi tuan-tuan, mereka dalam otak kepala mereka, kalau itulah perjuangan Nabi, kami akan sambung. Ada kesinambungan sampailah ke titisan darah yang terakhir. Kita kat Malaysia kita ni sekarang duk polemik sibuk benda lain. Ya, kita duk sibuk tu sibuk ni, tak sempat nak buat kerja agama. Tak sempat nak buat kerja jihad ini. Jihad ni maknanya berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nak mengaji pun tak sempat. Nak hadir ke masjid pun sekarang boleh buat alasan sebab SOP lah apalah. Sebelum SOP pun kita jarang hadir ke majlis ilmu. Ni ustaz-ustaz ni nak menyampaikan ilmu, nak kena mujahadah, kena gigih ya. Biar sampai mati kita mengajar. Ada orang kata ustaz ni musim pandemik ni pun sibuk nak buat online. Ini kegigihan yang perlu ada pada ustaz-ustaz. Ya, walau apa jalan pun, bila satu jalan tersekat untuk menyampaikan ilmu, dia kena cari jalan-jalan yang lain. Terlihat orang dulu-dulu dia bukan duduk di rumah menyampaikan ilmu. Dulu-dulu kita tengok syekh-syekh kita, habib-habib datang daripada Yaman untuk mengislamkan orang Melaka, orang Terengganu. Kita tengok dulu pelayar-pelayar, habib-habib lah tu, datang daripada Yaman, Hadramaut, sampai dekat mana Melaka, mengislamkan Sultan Melaka. Pergi kat Terengganu tu, Batu Bersurat di Terengganu tu kan. Bagaimana hebatnya pergi ke Kuala Berang untuk ceramah kepada orang Kuala Berang. Allahu Akbar. Hebatnya ya. Kita tengok pendakwa-pendakwa dahulu, gigihnya mereka untuk menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kenal Nabi ya. Tak kenal maka tak cinta. Banyak di kalangan kita ni dakwa cinta Nabi, tapi Nabi pun tak kenal. Muhammad habis apa?
Muhammad bin apa? Tak ingat. Isteri Nabi nama apa? Oh, tak ingat juga. Ada orang buat video. Dia tanya, Fatimah tu siapa? Macam-macam. Tu Arab tu. Ada yang kata Fatimah tu isteri Nabi. Ada yang kata Aisyah anak Nabi. Macam-macam ada. Allahu Akbar. Ya. Tak kenalnya. Cucu Nabi ada berapa orang? Allahu Akbar. Tak tahulah Ustaz. Tapi mengaku cinta. Tapi tak kenal Nabi SAW. Allahu Akbar. Teruknya kita ya tuan-tuan. Maka orang sayang kepada Nabi kena dekir, iaitu kenali Nabi, kenali keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi SAW. Ya, kenali apa yang berkaitan dengan Nabi ni kita nak tahu belaka. Ada orang sayang kepada artis, ya. Apa yang berkaitan dengan artis tu semua dia tahu. Lahir bila, suami nama apa lagi. Sehingga makanan kegemaran dia pun tahu. Berkahwin bila, cerai bila, konflik berapa kali, oh semua dia tahu. Astagfirullahalazim, ya. Dan terakhirnya iaitulah ulama pewaris Nabi, didampingi, ya, dikasihi dan juga diambil pusaka Nabi daripada mereka. Tuan-tuan, Nabi dah wafat. Nabi ni bila dia wafat, dia tinggal kat kita pusaka yang diwarisi oleh ulama-ulama. Yang disebut dalam hadis, Nabi sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi, ya, ulama pewaris Nabi, ya. Ada satu cerita, satu orang sahabat Nabi, kalau tak silap saya lah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia lalu, dia tengok orang ramai duduk sembang di Masjid Nabawi tu, ada kuliah. Dan di luar masjid adalah orang tak minat kuliah ni. Duduk sembang kat luar. Duduk di depan-depan rumah. Jadi Abu Hurairah kata, kamu semua ni, pusaka Nabi sedang diagih-agihkan. Kamu boleh tunggu saja. Duduk di rumah. Relax, sembang dengan kawan. Pusaka Nabi tengah diagih-agihkan dekat masjid. Kamu tak pergi. Bila orang dengar macam tu, ramai-ramai lah tinggalkan tempat tadi dan bergegas pergi ke masjid. Sampai kat masjid, dia orang carilah mana satu kaunter ni. Kalau kita sekarang ni, mesti ada kaunter kan. Kat situ orang ada pendaftarnya, nak terima brim ni kan. Contohnya lah. Kat sana, tiba-tiba tak ada kaunter. Yang ada halaqah ilmu. Dia orang kata, sahabat Nabi takkan sahabat bohong kot. Mana ada orang bagi-bagi apa-apa? Kata Abu Hurairah, tu bukankah di situ ada halaqah ilmu? Di situ sedang dia hagih-hagihkan pusaka Nabi. Nabi al-anbiya, bila Nabi mati, lam yurithu dinaran wala dirhama. Mereka tidak tinggalkan dinar atau dirham. Wa innama warrasul ilm. Tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Siapa yang mengambil pusaka tersebut, maka dia telah mengambil pusaka yang sangat mencukupi untuk dia. Allahu Akbar. Lepas tu, sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita sayang dekat Nabi, sayanglah para ulama pewaris Nabi, ya, ulama yang takut kepada Allah, yang berada di atas akhlak Nabi, di atas perjuangan Nabi, ya, yang ulama yang disiplinnya mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah, yang mereka itu beretikakan etika yang bersendikan Al-Quran dan sunnah Nabi, ahli sunnah wal jamaah. Baik, kita balik kepada cerita kita sikit pada malam ini. Salah satu ciri orang sayang kepada Nabi, kepada Nabi SAW. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, di dalam Al-Quran suratul Ahzab ayat yang ke-56, Allah Ta'ala sebut, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh itu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat kepada Nabi SAW, dan berselawat salamlah kamu dengan sepenuh-penuhnya, dengan sesempurna salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tengok ya.
Allah pun berselawat kepada Nabi. Ya, ulama menyebut, ya, Allah ni bila dia sebut Allah berselawat kepada Nabi, Allah curahkan rahmat, ya, kepada baginda Nabi SAW. Allah dan para malaikat, ini satu ibadat yang kita kena buat. Allah kata, aku yang jadi Tuhan, aku yang jadi Tuhan pun berselawat kepada Nabi. Kita hamba tak malu ke? Allah kata, malaikat aku pun berselawat kepada Nabi SAW. Kita ni hamba, tapi hamba malah selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW sebut, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra. Apa maksud? Ya, Nabi SAW sebut, siapa selawat kepada aku satu kali, Allah akan selawat ke atas dia 10 kali. Maknanya Allah Subhanahu wa taala, ya, berselawat kepada orang tu. Kata ulama-ulama muhaqqiqin, bagaimana Allah selawat ni? Ya, ulama-ulama muhaqqiqin kata, ni kata Pak Syekh kita dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, Habib Abdullah Haddad kata apa? Dia kata, berkatalah setengah ulama rahimahumullah, sekala Allah Ta'ala selawat ke atas satu orang hamba itu semua hidup sekali saja, nescaya selawat itu satu kali itu cukup dah untuk menjadikan dia mulia dan dia hormati. Sebab Allah yang selawat kat dia. Allah yang, bayangkan betapa Allah balas pula bukan dengan satu kali, tapi Allah balaskan dengan 10 kali selawat yang bakal diterimanya apabila dia berselawat ke atas Nabi SAW. Inilah satu kurniaan yang tidak ternilai harganya, yang tidak terhingga banyaknya, yang tiada taranya, yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang wajib kita syukuri dan kita kena manfaatkan. Jangan kata, ya ke Ustaz, jangan ya ke lah, hadis sahih riwayat Muslim, ya, Allah Ta'ala akan bagi 10 salawat ke atas kita kalau kita salawat satu kali ke atas Nabi-Nya Muhammad SAW. Cuma ulama kata, bagaimana yang dikatakan salawat daripada Allah? Allah turunkan rahmatnya 10 kali rahmat. Sebab itu tuan-tuan, nak rumah kita ni, kata Imam Suyuti rahimahullah, dia kata kalau kita ni nak bagi rumah kita dalam rahmat Allah selalu, biasa-biasakan sebelum masuk ke dalam rumah kita bagi salam satu kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan selamat, rahmat, berkat kepada ahli keluarga kita. Kemudian jangan masuk terus, selawat 3 kali supaya ada 30 rahmat masuk dalam rumah. Masa kita masuk tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau bertambah bagi penuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 3 kali. Lepas tu bacalah qul huwallah 3 kali. Kita khatam Quran depan pintu rumah kita. InsyaAllah rumah itu ada rahmatnya. Mungkin hanya rumah kos rendah, mungkin hanya pondok kecil, tapi dalamnya rahmat Allah. Bahagia, bini tak ada komplain, suami tak ada pandai barat, anak tak ada gaduh-gaduh, insya-Allah. Sebab dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang duduk dalam banglo, duduk dalam istana, tapi bini dia memberontak bagaikan burung di dalam sangkar. Anak-anak berebut, dah ada bilik seorang satu, ada aircon, TV besar, bergaduh. Belum bapak mati, masing-masing dah mula dah berkira-kira nak rebut geran tanah, nak rebut nak rebut kunci kereta, macam-macam gaduh. Bapak tak damai, bapak tak aman. Stres. Kenapa stres? Padahal duit banyak, rumah besar. Sebab dalamnya tidak ada anasir-anasir bahagia. Ya, rahmat Allah tak masuk dalam rumah tersebut. Baik itu kata Imam Suyuti rahimahullah, dia kata ini antara amalan yang kita kena amalkan. Salawat kepada Nabi SAW, Allah curah satu salawat, Allah balas dengan 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalam hadis yang lain, ya,
Ini riwayat Imam An-Nasa'i. Kata Nabi SAW, man salla alayya salatan, siapa selawat kata aku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra salawatin, Allah balas balik dengan 10 salawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa rufi'a lahu biha asyru darajat, diangkat dengan sebab salawat tadi 10 darajat, 10 kedudukan. Wa kutiba lahu biha asyru hasanat, ditulis 10 kebaikan-kebaikan. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa hutta biha anhu asyru khati'at, lalu dipadamkan, digugurkan daripadanya 10 kejahatan, 10 benda yang musibah atau mungkar ataupun maksiatnya, dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, benda ni nampak macam ya ke ustaz? Orang beriman yakin dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Yakin, tuan-tuan muslimin dan muslimat, Allah bagi kepada kita 10 rahmat daripada Allah. Tak nak ke tuan-tuan? Allahu akbar. Diangkat 10 darjat. Dan kita ni tukang kebun je tuan-tuan, tapi orang respect kita. Perasan tak? Kadang-kadang kita ni tu siap je, orang respect kat kita. Bini sayang kita, anak-anak hormat kita, adik-beradik sayang. Itulah kebaikan-kebaikan kita yang diangkat oleh Allah. Dan kita ni tak perasan apa jasa kita. Bila kita mati, orang datang solat ramai, orang sebut kebaikan kita, orang doakan untuk kita. Ini Allah bagi kebaikan-kebaikan. Dia angkat darjat. Angkat darjat ni tak mesti dapat pingat. Ada orang kata, saya selawat banyak lah ustaz, sampai sekarang tak dapat pingat datuk lagi. Itu datuk ke semua orang dapat ya tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ada kawan-kawan kita ni yang kita tengok tak ada jasa sangat pun, tapi dapat pingat. Tak apalah, itu hak sultan nak bagi kan. Kita jangan dengki dengan kawan kita. Ya ustaz, saya ni pangkat kat pejabat pun tak naik, kerja rajin, anugerah pingat siapa, khidmat cemerlang tak dapat. Yang tu pun rezeki orang. Tapi nak cerita tuan-tuan muslimin dan muslimat, tak mestinya pangkat dunia, tak mestinya darajat itu pangkat-pangkat ataupun ni, tapi Allah bagi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita diangkat sikit demi sikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah yakin. Dan Allah 10 pahala kebaikan kita buat. Dan kita ni tak tahu nak buat apa, duit tak banyak nak sedekah. Kita ni nak ceramah tak pandai. Tuan-tuan yang tak pandai ceramah tu, tetap banyakkan selawat je, duduk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buat macam Ibrahim Pendek. Ibrahim Pendek berlakon filem. Lakon filem dapat pahala banyak. Walaupun orang ingat dia buat lawak, saya puji dia tuan-tuan. Dalam Nasib Doremi, kan orang datang salam dengan dia, labu yang labi pegang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ingat dia buat lawak tak, dia dapat pahala besar. Sebab apa? Sebab dia berselawat kepada Nabi SAW. Setiap kali dia ucapkan itu dalam filem. Kan senang tuan-tuan, orang nak buat filem, banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, orang Islam ni, dia cari peluang nak selawat. Lepas tu saya pesan, orang Islam ni tuan-tuan, dia tengok masjid pun, dia akan teringat kepada Nabi SAW. Ini syiar Islam. Lepas tu kita ni tuan-tuan, bila kita jawab azan, ujung azan kita jawab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baru jawab azan. InsyaAllah tuan-tuan, ini pahala-pahala yang istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad ni, dia bukan mesti sampai kat Madinah saja bersolawat. Saya kalau bawa jamaah kalau kita landing dekat Madinah dulu, daripada airport tu saya pesan dah, daripada airport ni tuan-tuan jangan sembang, kita tengok saja, ya, pandang keluar mulut Allahumma salli ala Sayyidina, kita berselawat atas bas, ya, selawat atas bas sampailah kita berhenti dekat hotel, ya, kita selawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Sebelum kita bertemu dengan Nabi itu dah ribu-ribu dah kita selawat, ya. Kita ajak jemaah, ya Nabi salam
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kita dia gitu dia kena buat lagu-lagu sikit kan. Saya taklah sedap sangat kan. Ada ustaz-ustaz yang popular ni yang jenis sedap kan. Saya biasa bawa jemaah dengan sahabat saya Ustaz Jalil Hanafi, dia suruh sedap. Memang jemaah, kalau Ustaz Jalil bawa tarik lagu memang dia orang selawat kuat lah Kalau saya ni selawat biasa-biasa lah kan. Tapi tak pentingnya kita lagu sedap. Yang betul selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan payah pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Allah delete 10 dosa. Tuan-tuan, kita dosa banyak. Nak dapatkan delete dosa ni bukan senang. Allah akan delete dosa 10 dosa. Allahu Akbar. Baik, kemudian kita nak tutup ni tuan-tuan, dengan sepotong lagi hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kata Nabi aulan nas, orang yang paling istimewa, orang yang istimewa, utama, dekat dengan aku di hari akhirat besok, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kita ada contoh di hadapan mata kita, alim ulama kita yang rajin berselawat Sahabat saya Syekh Zainul Asri, saya tengok dia berceramah dalam YouTube ke, dia berceramah di mana-mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak tahu berapa puluh kali. Dia kalau dia dipikir sikit tu, ada semua orang kalau perangai orang Kedah ni lah, perangai orang Kedah, dia kalau tengah ceramah tu dia lupa satu benda, dia akan tanyakan apa nama kan? Astagfirullahalazim kan. Ada setengah orang Kedah gitu. Saya orang Kedah ni tuan-tuan ni. Kadang-kadang ada kawan-kawan saya kalau berceramah tu kadang-kadang kami gelak kat dia. Bila dia ceramah apa nama kan, kita bilang, kita catat. Lepas dia ceramah, kita beritahu, Syekh, entah tadi anak bilang 18 kali, entah kata apa nama ni, apa nama kan. Tapi Syekh Zainal Asri, setiap kali dia diam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Jeffrey Abu Bakar, sahabat saya, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita follow, tiru alim ulama yang ada depan kita, yang tunjukkan contoh berselawat kepada Nabi SAW. Kita duduk dia naik basikal, apa tuan-tuan? Orang yang paling utama di hadapan Nabi pada hari akhirat, BBIP, malaikat kata, ni orang-orang ni BBIP ni, datang. Tengok-tengok siapa? Allah, Pak Mat Siap masjid. Kenapa dia buat tu? Dia diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mulut dia kumat-kumit nak datang benda rumah jalan kaki. 1000 dia selawat kepada Nabi SAW. Kita dah kat masjid pun tak selawat kepada Nabi. Kat masjid, kat rumah lagi karaoke. Astagfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dan saya nak tutup ni, tadi lupa ada satu lagi hadis yang saya nak bacakan, iaitu hadis riwayat At-Tabarani. Dia kata, man qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ada al-muqarrab 'indaka yawm al-qiyamah wajabat lahu syafa'ati. Siapa yang sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian lepas tu dia kepada dia maqam ataupun al-maq'ad, kedudukan yang al-muqarrab, macam kita selalu sebut lepas solat, kita lepas azan, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Lebih kuranglah tu, itu doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca doa ni, maka siapa doa yang macam ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahu syafaati, pasti aku cari dia, aku akan bagi syafaat untuk dia pada hari akhirat. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan umat Nabi yang rajin berselawat dan mendapat syafaat Nabi-Mu pada hari akhirat.
Tuan-tuan, cukup sekadar tu untuk live kita pada malam ini. Banyakkan selawat, jangan banyak mengumpat, jangan banyak merungut. Kita PKP ni gunakan, maksimalkan masa kita untuk banyakkan selawat kepada Nabi. Jaga solat berjemaah bersama dengan keluarga. Banyakkan baca Quran. InsyaAllah akhirat besok kita dapat syafaat Nabi, kita dapat syafaat Al-Quran, insyaAllah. Sekian. InsyaAllah lepas isyak nanti saya akan muncul dalam online pula bersama-sama dengan Ustaz Rosli Ibrahim dalam online untuk Seriti Kuala Selangor, iaitu meneruskan kesinambungan tugas Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung bicara ini jam 9 malam nanti, insyaAllah. Jumpa dalam FB forum online nanti, insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.